kira lah walau apa jua keadaan sekalipun kelas tetap kena ganti. Kan? Kalau kelas jatuh pada cuti umum tetap kena buat penggantian kelas. Tu clear? Alright. Okey, seperti mana yang telah saya janjikan. Pak, Ya. record meeting. Okey, thank you. Siapa tu yang remind saya? Rena Puan. Thank you Rina. Welcome Puan. Riven tadi pun ada remind saya juga tapi saya masih lagi terlupa. Okay, thank you. Okey, seperti mana yang telah saya janjikan, untuk minggu ini adalah minggu kita akan sentuh berkenaan dengan topik yang ketiga iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, yang dikatakan kepelbagaian tu apa? Kita nak tengok. Samakah dengan masyarakat majmuk? Okey, masyarakat majmuk dengan masyarakat kepelbagaian ni adakah sama ataupun berbeza atau macam mana? Kita nak tengok untuk topik yang ketiga. Sebelum tu kita revise balik untuk topik yang kedua. Okey, saya selalu maklumkan kat kamu, saya selalu remind kat kamu, okey, untuk topik yang pertama dan topik yang kedua ni kena ingat betul-betul. Okey, sebab apa? Topik pertama dan topik kedua ni ibarat seolah-olah seperti seperti kepala bagi kursus etika dan peradaban ni. Okey. So kamu kena faham, kena ingat 3 konsep utama etika ni daripada zaman pra-kolonial, zaman kolonial dan juga zaman pasca kolonial. Itu untuk topik yang pertama. Topik yang kedua kena ingat susur masa etika dan juga peradaban. Yang mana wujudnya peradaban-peradaban yang mempengaruhi yang mempengaruhi peradaban kemasyarakatan ataupun masyarakat tanah Melayu ataupun masyarakat Malaysia, iaitu peradaban alam Melayu, peradaban Asia dan juga peradaban Barat. Ingat balik alam Melayu tu bermula daripada zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman pensejarah dan juga zaman sejarah moden. Okey, untuk peradaban barat pula, peradaban Asia 3 yang mempengaruhi dalam topik ini disentuh tiga sahaja, 3 peradaban. Okey, untuk alam Asia ni. Okey, peradaban Asia ni iaitu India, China dan juga Timur Tengah kan. Dan peradaban barat juga secara tak langsung mempengaruhi peradaban kemasyarakatan di Malaysia ni, masyarakat Melayu di Malaysia. Masyarakat di Malaysia bukan masyarakat Melayu, masyarakat di Malaysia. Okey, iaitu semasa penjajahan kuasa-kuasa asing. Baratlah bermula dengan Portugis, kemudian diikuti dengan Belanda, British dan sebagainya. Okey, ingat nak? Okey, itu kita nak tengok. Itu topik yang kedua. Saya remind balik. Okey, topik yang kedua. Okey, dan topik yang kedua pula juga menceritakan berkenaan dengan apakah pandangan tokoh-tokoh falsafah ataupun ahli falsafah ataupun ahli-ahli ilmuwan, okey, berkenaan dengan etika dan juga peradaban. Okey, diorang ni menceritakan ataupun mentafsirkan maksud etika dan juga peradaban itu. Okey, so diorang ni menghuraikan etika tu dalam definisi-definisi yang berbeza ataupun dalam konteks ataupun dalam konsep yang berbeza. Okey, itu pada topik yang kedua. Sekarang ni kita nak tengok berkenaan dengan etika dan peradaban ni dalam masyarakat kepelbagaian. Kita jarang-jarang sekali mendengar erti masyarakat kepelbagaian ni, kita jangan sebut. Tapi kalau sebut masyarakat majmuk ni, selalu kita sebut. Jadi di sini kita nak menghuraikan sama ada masyarakat majmuk itu adakah sama dengan masyarakat kepelbagaian. Okey, jadi jangan lupa ingat balik topik 1 dan topik 2, kita nak tengok aliran etika dan juga peradaban tu. Kita nak tengok aliran etika dan juga peradaban tu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tahap sosial, okey, hubungan sosial, dipengaruhi oleh ekonomi, kan, politik, semua tu sebenarnya mencakupi aliran kerencaman etika dan peradaban yang kita bawa sampai sekarang.
Okey, so kesinambungan tu berterusan sampailah kita ke hari ini zaman pasca kolonial. Okey. Pendahuluan ni saya tak nak sentuh sebab sama saja, okey, dia sentuh balik je, sentuh semula berkenaan dengan topik 1 dan topik 2. Okey, seterusnya kita nak tengok kandungan topik 3 ni sebenarnya apa LLO dia. Okey, lesson learning outcome yang pertama adalah untuk menceritakan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian, iaitu masyarakat yang berbagai. Kemudian kita nak tengok berkenaan dengan komponen etika dan peradaban. Yang ni kena tengok. Okey, ada 4 komponen etika dan juga peradaban. Okey, kemudian LLO yang ketiga adalah Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian. Okey, sebenarnya Selat Melaka ni lah yang banyak mempengaruhi kepelbagaian ni. Okey, Selat Melaka disebabkan oleh apa? Okey, rasanya kalau saya tak sentuh pun masing-masing dah faham. Okey, sebab topik yang kedua kita dah sentuh dah. Kita dah sentuh dah berkenaan secara tak langsung kita dah sentuh dah berkenaan dengan penglibatan Melaka ataupun peranan Melaka ataupun kedudukan Melaka tu menjadi pusat perhentian ataupun menjadi pusat kerencaman adat dan juga budaya daripada peradaban-peradaban luar ni. Okey, seterusnya LLO yang keempat adalah warisan dan pendigitalan sejagat. Okey, kita nak tengok yang ini. Ini lebih memfokuskan kepada teknologi teknologi maklumat dan juga komunikasi. Okey, topik yang kedua pun kita dah sentuh berkenaan dengan peradaban globalisasi. Okey, lebih kurang sama saja untuk LLO yang keempat ni. Okey, seterusnya adalah kita nak sentuh berkenaan dengan definisi etika dan peradaban lagi ke? Tak payah dah. Semua ni kita dah belajar dah. Okey. Topik 1, topik 2 dah sentuh dah pasal definisi etika dan peradaban ni. Kan? Okey, so kita skip je, kita skip saja. Okey, mungkin dari sudut bahasa Arab ni kita tak sentuh lah. Okey, masa topik yang pertama dan kedua ni kita dah sentuh dah pasal definisi etika dan peradaban daripada berasal daripada bahasa Gerik dan sebagainya tu kan. Okey. So saya sentuh sikitlah, okey, definisi etika dari sudut bahasa Arab ni, asalnya adalah umron, iaitu kawasan tanah ataupun rumah yang didiami atau diduduki oleh orang dalam keadaan berkembang maju. Ini menurut Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun ni? Ibnu Khaldun ni adalah tokoh ilmuwan lah, okey. Kemudian disebut juga sebagai berasal juga daripada perkataan madaniyah, iaitu berkenaan dengan bandar ataupun kehidupan. Madaniyah. Okey, madaniyah. Mesti ada kawasan, mesti ada kehidupan. Kemudian bila ada manusia, ada orang, maka terciptalah satu hubungan sosial. Bila ada hubungan sosial, tentulah ada etika. Okey, tentulah ada etika. Bila ada etika, mesti ada peradaban-peradaban yang dibawa. Tu maksud kata etika dan peradaban tu saling berkait. Seterusnya adalah hadarah. Digunakan dalam abad ke-20 sama maksud dengan umrah ni. Okey? Seterusnya adalah tamadun, iaitu tahap perkembangan yang tinggi bercirikan bentuk negara dengan pentadbiran yang tersusun rapi, kehidupan bandar, sains, ada teknologi dan juga pendidikan yang mencapai perkembangan, arkitektur yang membina monumen dan bangunan besar dan juga aktiviti kesenian yang berkesan. Okey, itu maksudnya. Okey, jadi tamadun ni civilization. Okey, maksud kata tamadun lah. Ada peradaban, ada cara hidup. Kan, ada cara hidup tu dikatakan sebagai tamadun tu. Okey, ini adalah contoh-contoh peradaban contoh peradaban tertua di dunia. Semua orang faham, semua orang biasa dengar. Dan semua selalu saya yakin kelas ni semua pernah baca berkenaan dengan peradaban Yunani, peradaban Persia ni, pernah baca berkenaan dengan peradaban apa lagi? Peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir kan, peradaban Romawi, peradaban Cina yang mana ke semua ataupun contoh-contoh peradaban ni semuanya membawa sumbangan yang besar terhadap peradaban dunia. Okey, terhadap peradaban dunia. Masing-masing ada sumbangan masing-masing.
Okey, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okey, contohnya peradaban Yunani. Yunani ni duduk kat mana Yunani? Siapa tahu Yunani duduk kat mana? Siapa tahu peradaban Yunani ni duduk ada kat mana? Rom. Ha? Rom. Benua apa? Benua mana? Ada kat benua mana? Greek. Ha? Benua mana? Cakaplah siapa tu? Eropa. Syami apa Syami? Eropa. Tu pandai. Kan Yunani ni ada dekat benua Eropah lah. Okey. Yang mana peradaban ni? Sekejap awak. Okey, Sakna Iklan sekejap. Okey. Peradaban Yunani ni ada dekat benua Eropah. Apa ciri-ciri peradaban Yunani ni? Siapa boleh bagi tahu kat saya? Siapa yang biasa yang minat membaca, membaca berkenaan dengan tamadun-tamadun Asia Tenggara, tamadun dunia ni, dia boleh explain lah. Siapa tahu? Apa ciri-ciri peradaban Yunani ni? Kalau tengok kat sini pun tahu lah ni. Tengok kat gambar ni kan. Boleh tahu dah. Apa ciri-ciri dia? Syahmi. Tadi Syahmi jawab betul? Mana tahu? Boleh bagi tahu lagi ke pasal peradaban Yunani ni? Lagi? Selain daripada Syahmi, siapa lagi boleh jawab tadi? Tekan Syahmi. Cepat. Syahmi. Tak apalah. Okey. Peradaban Yunani ni kalau kita baca lah. Okey, tak payahlah explain panjang lebar kan. Kalau kita tengok peradaban Yunani ni, dia ciri-ciri dia kawasan dia, kawasan tanah yang kering kontang kan. Lepas tu gunung ganang yang tinggi. Lepas tu ada pantai yang curam kalau orang tengok lah kan. Kemudian hujan yang sangat jarang lah nak turun kat kawasan ni Yunani ni, benua Europe ni. Tetapi walau bagaimanapun kelebihan peradaban Yunani ni, kelebihan dia masyarakat yang ada di sini sangat rapat dan dia mampu untuk mengalahkan peradaban Persia. Kan? Disebabkan oleh tahap sosial yang sangat rapat, sangat orang kata apa? Akrab. Kan? Dari sudut saya nak sebut apa? Sosial, tahap sosial depa, orang panggil apa? Dari sudut hubungan kemasyarakatan tu, depa sangat-sangat rapat antara satu sama lain. Keakraban ini menyebabkan depa ni boleh mengalahkan tamadun Persia ni. Okey, ni adalah peradaban Persia. Kalau tengok ni kan, peradaban Persia ni duduk dekat mana? Duduk dekat Mesopotamia Utara kan. Sebelah-sebelah dengan Iran. Betul tak? Dan kelebihan peradaban Persia ni dia mampu untuk menakluki kota besar Babylon. Siapa yang baca sejarah kan boleh menakluki kota besar Babylon lah.
Okey. Kemudian rajanya Raja Persia ni dia iaitu disebut sebagai apa, Raja apa, Cyprus, menjalinkan hubungan yang baik dengan bangsa-bangsa Yahudi. Sebab apa? Untuk dia adalah ada asbab dia lah. Sebab apa? Nak menjaga kawasan dia. Dia sangat baik dengan bangsa Yahudi lah. Sampailah peradaban Persia ni dia boleh meluaskan kuasa sehingga ke kawasan Mesir. Dia boleh meluaskan kuasa di peradaban Mesir ni, kawasan Mesir ni. Tu saya kata tu antara contoh-contoh lah. Banyak lagi lah kalau nak tengok ni peradaban Mesopotamia ni memang tak kurang lah juga hebatnya kan. So ini adalah antara contoh-contoh peradaban yang tertua. Okey, kalau tengok peradaban Cina ni pun, kalau kita tengok apa sumbangan peradaban Cina masa topik yang kedua pun kita dah tahu dah. Dari sudut sastranya macam mana, dari sudut kesenian dia macam mana, dari sudut pemerintahan pentadbiran dia macam mana, dari sudut ekonomi dia macam mana. Banyaklah masing-masing ada sumbangan yang tersendiri. Okey. Seterusnya saya tak explain habis lah nah. Okey, boleh baca sendiri, boleh kaji sendiri, buat research sendirilah berkenaan dengan peradaban tertua di dunia ni. Okey, seterusnya pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kita nak tengok etika dan peradaban ni dalam masyarakat kepelbagaian. Sorry, banyak iklan pula hari ni. Sat nah. Baby. Okey, kita nak tengok pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okey, nak tengok etika. Apakah yang mempengaruhi etika tu? Pembentukan. Apakah yang mempengaruhi pembentukan etika dan juga kepelbagaian tu? Etika dan peradaban tu. Okey, yang pertama, yang mempengaruhi pembentukan etika ni adalah sistem kepercayaan dan juga agama. Okey, sistem kepercayaan dan agama. Disentuh dah di dalam topik yang kedua. Kemudian dari sudut geofizikal iaitu dari sudut penempatan masyarakat. Okey, juga disentuh dalam topik yang kedua. Okey, kemudian seterusnya adalah sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Ya, betul. Okey, kalau kita tengok sistem organisasi dan institusi sosial ni, kita dah boleh tengok pada zaman prasejarah. Okey, zaman Mesolitik, Paleolitik apa semua tu, zaman Mesolitik ni dah wujud dah penempatan yang teratur. Okey. Kan? So daripada situ kita dah nampak dah dia punya kronologi dia. Okey, dah nampak dah sistem kehidupan tu. Sistem cara hidup tu. Okey, seterusnya yang keempat adalah sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral. Okey, bila ada etika, bila ada masyarakat, bila ada hubungan kemasyarakatan ni bermakna mesti ada beberapa undang-undang ataupun peraturan yang diguna pakai. Itu disebut sebagai sistem nilai. Okey, seterusnya peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Okey, kita boleh nampak okey, bermula daripada zaman prasejarah. Okey, so ada tingkat-tingkat dia, ada susun-susun lapis dia. So ada perkembangan-perkembangan dia. Okey, daripada yang sedang-sedang, okey, terus kepada yang makin maju, makin membangun sampailah kepada tahap yang paling tinggi, paling maju. Okey, yang maju. Macam itulah maksud dia. Kemudian kelahiran dan perkembangan daya kreativiti. Okey, betul.
dan seterusnya adalah bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri. Yang ni kita boleh nampak lah sampai sekarang. Yang mana sumbangan kalau sebut bahasa serumpun dan juga tulisan Jawi ni kita boleh nampak semasa penjajahan barat ke tanah Melayu lah. Okey. Seterusnya adalah daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan juga pembinaan. Yang ni kita tengok dari sudut penggunaan sains dan teknologi serta kejuruteraan. Okey, so makin berkembang teknologi. Okey, makin berkembang teknologi. Penggunaan sains, penggunaan teknologi dan juga kejuruteraan yang diguna pakai sehingga ke hari ini mampu menunjukkan tingkat peningkatan, okey, peningkatan tenaga ataupun daya reka cipta dalam kehidupan seharian kita. So macam saya dulu, okey contoh, saya bagi contoh. Saya dulu belajar mana nak mampu nak beli pen drive lagi. Saya Convo grad tahun 2006. 206, kamu lahir lagi 2006. Tak lahir lagi kan? Lahir lagi Syami. Puvinesh. Dah lahir belum 2006? Dah. Udah ya. Kamu tahu berapa? 2003. 2003. Kan saya Convo, saya dah grad dah 2006 tu. Kamu bayangkan zaman saya dulu pakai disket lagi. Kamu sekarang dah boleh kenal lagi disket. Kenal dah disket? Kenal lagi lah kan. Tapi tak guna lah, betul tak? Tak ada yang guna disket lagi lah ni. Adik pakai disket lagi ke adik? Ada orang pakai disket lah ni. Kan? Buat assignment, buat apa buat assignment multimedia, buat assignment Java. Buat assignment Java, buat assignment segala mak nenek tu semua. Bayangkan nak nak burn dalam CD kan. Nak burn CD. Kamu bayangkan nak beli CD burner masa tu sangat mahal. Bawa ni usung CPU daripada college turun ke CC, kamu bayangkan. Perempuan ni usung CPU. Nak ceritanya struggle tak struggle. Struggle tu satu, tapi sebenarnya nak ceritanya berkenaan dengan tingkat peningkatan tahap teknologi tu dari semasa ke semasa. Kan? Lepas ni kita mana nak tahu ada kereta terbang sungguh kah? Kan? Tu nak cerita pasal ni daya reka cipta dalam teknologi dan juga kejuruteraan. Ni kejuruteraan tu pembinaan lah. Okey. Tu antara pembentukan etika ni. Okey. Seterusnya kita nak tengok berkenaan dengan sebelum tu saya nak tanya kelas ni adakah yang beli buku yang saya letak dalam grup tu, dalam Shopee tu. Nampak tak? Nampak tak buku ni? Nampak. Siapa ada beli? Siapa ada beli? Section 5 belum puan. Section 5 di DT 1C ramai juga yang dah beli buku ni. So bila mengajak 1C saya Ain beli Ain? Dah sampai dah? Dah. Alhamdulillah. Ain. Untuk topik kamu ada buku dekat kamu kan sekarang ni kan? Dekat tangan kamu kan? Ya, ada. So senang lah. Kalau yang ada buku ni saya senang. Ain boleh buka buku, buka surat. Baby, go. Baby. Sana. Jangan kacau ni buat kelas. Ain, buka buku muka surat 50 Ain. Komponen etika dan juga peradaban. Nampak Ain? Mana Ain ni pergi mana ni Ain? Boleh. Siapa lagi yang ada buku? Ya Allah, sekejap nak awak ada gangguan lah.
Okey, siapa yang beli buku, boleh buka buku muka surat 50. Okey, sekarang ni saya nak explain berkenaan dengan komponen etika dan juga peradaban. Okey, komponen etika dan juga peradaban. Okey, komponen yang pertama adalah persekitaran geofizikal. Okey, Ain boleh Ain? Saya sebut Ain je lah. Ain boleh? Boleh. Alright, good. Okey, start sedia Ain. Sekejap lagi saya suruh baca. Sebab dia pun tak ada buku. Kamu je ada buku ke yang lain ada buku? Tak nak ngaku dah. Siapa lagi yang ada buku? Tahniah Ain, thank you very much. Sebab bila ada buku ni, malam ni lah beli. Dan Aiman. Okey, baguslah. Okey, bila ada buku ni, satu senang nak faham kan. Kalau tidak, duk harap saya je. Kan, dah lah. Ni kan, duk harap saya je duk baca kan. Tak best lah. Okey, so ini adalah komponen etika yang pertama iaitu persekitaran geofizikal. Okey, lazimnya satu etnik mempunyai pertalian sejarah, betul? Okey, start daripada zaman prakolonial tu. Okey, tradisi dan juga budaya dengan persekitaran kawasan geografi yang tertentu. Okey, geofizikal Tanah Melayu sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, China dan juga India, melalui kegiatan perdagangan. Okey, kat mana ni? Kat mana? Kat mana ni? Hei, pakat tidur Melaka ke apa ni cakap seorang ni? Melaka kot. Kat Melaka. Okey, sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban yang lain. Peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Betul lah. Yang dikatakan peradaban Malaysia tu adalah sulaman peradaban majmuk. Okey, yang dibawa masuk oleh peradaban Barat dan juga peradaban Asia. Okey, kita dah sentuh dah topik yang kedua. Seterusnya komponen etika yang kedua adalah masyarakat dan juga demografi. Okey. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Bila ada komuniti, okey, bila ada kelompok-kelompok yang tertentu, tu masuk kata ada interaksi sosial. Ciri-ciri masyarakat berkelompok, berbudaya, okey, ada satu kelompok-kelompok, okey. Kemudian ada budaya-budaya yang tertentu, kemudian mengalami perubahan. Perubahan ni disebabkan oleh kerencaman tadilah, okey, yang dipengaruhi oleh berbagai-bagai peradaban yang lain. Itu masuk kata mengalami perubahan. Kemudian berinteraksi antara satu sama lain, seterusnya mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosial. Macam saya sebut awal-awal tadi. Okey, bila ada masyarakat, ada interaksi sosial, mesti ada undang-undang dan juga peraturan yang diguna pakai. Okey, seterusnya masyarakat ni adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas yang tertentu. Okey, ini adalah sulaman kepada etika. Okey, bila ada sosial, bila ada hubungan, okey, maksud kata ada batas-batas tertentu ni, maksud kata mempraktikkan etika tu. Okey, mempraktikkan etika yang baik. Ingat balik maksud adab tu apa? Maksud etika tu apa? Okey, maksud etos tu apa? Maksud etik tu apa? Tu maksud kata batas-batas tertentu tu disebabkan oleh komponen-komponen tu lah. Komponen apa? Adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos, etiket. Tu maksud dia. Ni nama orang lah ni nama orang ni, saya tak tahu nak sebut apa ni, kamu sebutlah sendiri ni. Ni nama apa nak sebut tak tahu ni. Okey, ni adalah dia punya pandangan dia lah. Okey. Kemudian ini adalah definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Okey, dalam konteks Malaysia, yang mana masyarakat Malaysia ni adalah masyarakat plural. Bukan single, bukan singular. Dia plural. Terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu
kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Okey, jadi di tanah Melayu terdapat 3 etnik utama. Okey, yang ni memang sedia maklumlah. Okey, Melayu, Cina dan India di Semenanjung, Bumi Putra, Sabah dan juga Sarawak. Okey, seperti apa? Kadazan, Dusun, Bajau, seperti itulah. Okey, mereka bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga dari segi pekerjaan dan juga tempat tinggal. Okey, maksudnya apa macam ni? Maksudnya kat sini, bila sebut terpisah ni bukan maksud kata ada gap di antara masyarakat-masyarakat yang berbilang kaum dan juga etnik ni. Yang dimaksudkan terpisah ni adalah disebabkan oleh adat, okey, budaya, makanan, pakaian. Contoh, okey, kita bagi contoh. Orang India makan dari sudut makanan lah. Contoh makan, apa makanan tradisional orang India apa dia? Chapati ke? Puvinesh. Makanan tradisi orang India apa? Puvinesh ada? Ada puan, Pongal. Makanan. Makanan Pongal lah puan. Pongal lah. Oh, sorry, Ya. saya ingat perayaan tu. Tose, ya, tose kan, Riven. Oh, okay, sorry Puvinesh. Jangan Tak marah. apa, puan. Makanan apa tu? Manisan ke Pongal. tu? Ya, manisan. Manisan. Contohlah kan. So Riven cakap tose. Lagi selain benda tu? Kavenesan. Italy. Kavenesan. Yang tak hadir tadi siapa? Saya ada pun. Kejap, yang tak hadir tadi siapa? Yang banyak kali tadi? Adib. Tolong saya kejap, Adib. Kenapa saya lupa ni? Yang tak hadir 3 kali tadi siapa? Oh, Tena Rasen. Okey, silap orang. Sorry ya. Sorry Kavenesan, sorry. No problem, miss. Okey. So, kemudian makanan tradisi masyarakat Cina apa? Lu? Mana lu? Ada. Lu tell lah. Ada. Lu? Ya, lu. Makanan tradisi masyarakat Cina. Orang Cina suka makan apa? Makan apa lu? Makanan tradisi. Nasi goreng Cina. Cepat lu, dia orang dah tolong jawab untuk kamu lah ni. Jangan. Lu ataupun seorang lagi siapa ya? Lim Ada ke Lim? Saya ni main sebut je nama, saya tak ingat nama ni. Britney lah, Britney. Char kway teow ke? Tak lah. Kway teow tak ada lah. Britney. Mooncake. Tu makanan macam mana tu? Mooncake festival punya. Mooncake. Saya dengar macam apa. Okey, mooncake. Betul lah tu. Kan, festival kan. Contoh lah. Okey, macam Melayu pula apa? Kita tanya orang lain pula. Fatin Syafiqah. Makanan tradisi orang Melayu apa? Nasi lemak. Lagi? Sate. Amboi, kalau bak makan cepat no. Okey, tu maksud terpisah tu. Terima kasih semua. So fahamlah kan. Yang maksud terpisah tu bukan ada gap antara budaya tetapi ada gap antara etnik dan kaum ni, tapi terpisah tu disebabkan pembawaan kita ni membawa budaya dan juga adat masing-masing. Okey, tanpa ada rasa curiga, tanpa ada rasa iri hati, maksud kata bebas untuk menjalankan ataupun mengikuti adat dan budaya masing-masing. Tu maksud dia. Okey, seterusnya kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di tanah Melayu. Betul lah. Okey, ni adalah pada
bagi pandangan J.S. Furnival ni, dia kata masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Ni mengikut J.S. Furnival ni lah. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik. Okey, duduk berdekatan dan tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bangsa dan kepemikiran sendiri. Ya, betul. Okey. Nanti kita akan sentuh berkenaan dengan tahap integrasi nasional. Okey, tahap integrasi nasional. Okey, ada 5 tahap tu. Okey, bersedia Ain untuk baca nak Ain? Jangan duk live group. Okey. Lepas ni akan fahamlah yang dikatakan bercampur, berpisah, lepas tu masing-masing berpegang kepada kebudayaan agama masing-masing, ada pemikiran sendiri, ada dia punya formula-formula dia. Okey, A plus B plus C equal to A plus B plus C equal A plus B plus C equal to D, A plus B plus C equal to ABC plus BAC plus CAB. Banyak formula dia. Nanti Ain tolong baca Ain. Okey. Okey, seterusnya adalah kita nak tengok berkenaan dengan masih lagi dalam konteks masyarakat ni lah. Okey, garis masa pembentukan masyarakat Malaysia. Okey, yang ni semua dah maklum. Okey, garis masa ni samalah seperti yang kita dah belajar. Tetapi untuk berkenaan dengan konsep masyarakat ni bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, bermula dengan peradaban Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka ni. Kemudian wujudnya penjajahan ataupun kependudukan kuasa-kuasa asing yang ditawan, masuk kata Melaka dia ditawan oleh Portugis, kemudian Belanda, kemudian British, Jepun. Okey, so kependudukan Jepun ni sebenarnya banyak menyumbang kepada, ada sumbangan tertentu jugalah. Okey, kemudian Malaysia ni ataupun Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada Ogos 1957 dan seterusnya mencetuskan ataupun membentuk Malaysia, pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah gerakan, okey, gerakan pembentukan Malaysia, masyarakat Malaysia tu sendiri. Okey, yang mana kita sedia maklum, okey, sedia maklum pada zaman sebelum dijajah tu ni disebut sebagai peradaban majmuk. Okey, peradaban majmuk ni sebab apa? Sebab kita ni dipengaruhi oleh peradaban-peradaban yang berbeza yang dibawa masuk. Okey, ingat balik, refresh balik. Asyik nak revise balik lah yang topik yang kedua. Okey, sebab apa? Kita ni dikatakan peradaban majmuk ni kita dipengaruhi oleh peradaban-peradaban yang berbeza-beza, iaitu peradaban barat dan juga peradaban Asia. Okey, itu adalah sebelum penjajahan. Kemudian selepas penjajahan ataupun semasa penjajahan, okey, semasa penjajahan dah kan ramai pedagang-pedagang luar ataupun masyarakat luar ataupun orang-orang asing masuk ke tanah Melayu ni, okey, dan melahir migrasi ataupun kahwin campur dan sebagainya kan. Masa itulah dikatakan wujudnya masyarakat majmuk. Okey, masyarakat majmuk. Macam mula-mula saya sebut, mula-mula kelas dulu saya pernah kata, kita ni memanglah okey asal daripada Johor, kan. Asal daripada Perak, tapi sebenarnya kalau kita kaji balik ada mungkin yang tuk nenek-nenek moyang kita mungkin ada yang asal daripada Siam, okey, asal daripada Thailand, asal daripada Indonesia, okey, asal daripada Filipin, okey, asal daripada merata-rata lah. Sebab apa? Sebab kita ni lah masa-masa penjajahan tu, okey, bermulanya masyarakat majmuk tu. Tu dikatakan masyarakat majmuk dan terus kepada kepelbagaian. That's why lah saya kata tadi, daripada kemajmukan tu membawa kepada kepelbagaian. Okey, daripada kemajmukan ni, okey, daripada kemajmukan ini dan ini membawa kepada kepelbagaian. Okey, membawa kepada kepelbagaian. Daripada peradaban majmuk, okey, peradaban majmuk yang bercampur-campur peradaban, kemudian bila bergabung ni maksud kata ialah orang Arab, orang India, orang Cina masuk kemudian berkahwin dengan orang tanah Melayu ni, okey, pada ketika tu, maka masa tu dah ada satu dah bercampur masa tu. Okey, dah berkacuk. Maksud kata kat situlah wujudnya
bermulanya masyarakat majmuk tu. Bermula dengan peradaban majmuk, kemudian terus kepada masyarakat majmuk. Yang dikatakan Malaysia mempunyai terkenal dengan masyarakat majmuk. Bermula daripada situ semasa penjajahan tu. Okey, kemudian membawa kepada kepelbagaian. Okey, selepas penjajahan. Bila ni? Selepas penjajahan bila ni? Bila ni? Kita ke? Zaman kita ke? Zaman sekarang ke ni? Zaman bila ni? Adik nak cuba jawab? Nazrul Fahmi? Nazrul Fahmi? Ya. Nak sebut apa tadi? Zaman selepas penjajahan ni bila ni? Zaman kita. Zaman pasca kolonial sekarang lah. Kenapa? Empat. Okey, betul lah tu. Okey, bila sebut kepelbagaian ni, zaman kita sekarang ni lah yang kita lalui sekarang ni. Kepelbagaian. Okey, bergabung di antara peradaban majmuk, seterusnya mencipta masyarakat majmuk dan kita menerima pakai kedua-dua zaman, iaitu tradisional dan juga moden. Kan? Kita bergabung. Okey, zaman pasca kolonial. Samalah. Okey. Seterusnya adalah masih lagi dalam konteks masyarakat, daripada kemajmukan kepada kepelbagaian. Okey, daripada kemajmukan kepada kepelbagaian. Masih lagi dalam konteks masyarakat dan demografi untuk komponen etika yang kedua. Okey, jadi istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang daripada China dan juga India dan untuk kepentingan ekonomi lah, lagi satu Arab lah kan, Timur Tengah lah kan, untuk kepentingan ekonomi. Macam saya sebut, okey, pedagang-pedagang yang masuk ke tanah Melayu ni tak lain tak bukan adalah untuk kepentingan ekonomi, dan kita juga menerima barang-barang dagangan daripada luar jugalah, daripada situlah. Kemudian budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan juga pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Betul lah yang saya sebutkan tadilah. Okey, maka terhasillah peradaban majmuk dan juga seterusnya masyarakat majmuk. Okey, masyarakat majmuk. Okey, kita tengok dulu. Yang peradaban majmuk ni bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan juga fleksibel. Okey, kita terima peradaban-peradaban daripada luar. Masyarakat majmuk ni adalah bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Apa maksud pemaksaan ni? Pemaksaan ni memang terpaksa ke? Tu kan maksud terpaksa? Tu kan maksud masyarakat majmuk tu? Pemaksaan ni maksudnya apa? Bercirikan pemaksaan dan juga perbezaan. Apa maksudnya kat situ? Siapa boleh explain kat saya? Budaya yang pelbagai yang dibawa masuk ataupun peradaban yang dibawa masuk yang pelbagai. Pemaksaan ni bukan maksud terpaksa macam tu. Bercirikan pemaksaan ni bila bergabung tadi ni, kan? Ada ni sistem sosial, masuk kata bila ada perkahwinan campur, maksud kata orang luar berkahwin dengan orang tanah Melayu ni, maka hubungan tu adalah bukan hubungan, taraf sosial tu. Okey, taraf sosial tu bukan taraf sosial penduduk tempatan sahaja, tapi bersatu di antara taraf sosial luar juga. Tu maksud kata pemaksaan dan juga perbezaan tu. Bukan bermaksud terpaksa sebenarnya. Saya kena ubah lah ayat ni supaya tak confuse. Okey. Seterusnya konsep hubungan etnik ataupun proses hubungan etnik. Ini masih lagi dalam konteks masyarakat nah. Masih lagi dalam konsep masyarakat. Ingat tu. Okey, ini adalah proses hubungan etnik. Ain ada lagi ke? Ain jangan lari, Ain. Ain Nabila? Dah tak ada. Tu
Tulis tu siapa? Adik tolong tulis. Ain, ready? Okey, masih lagi dalam komponen etika yang kedua iaitu masyarakat dan juga demografi. Okey, ini adalah dia nak sentuh tentang masyarakat lagi sebenarnya. Okey, masyarakat. Tetapi yang ni nak menceritakan berkenaan dengan proses hubungan etnik. Okey, proses hubungan etnik. Dia ada kategori-kategori dia. Juga disebut sebagai tahap integrasi. Okey. So ada sebenarnya kalau dalam buku ada 5. Satu lagi tertinggal, akulturasi. Tapi di sini dalam slide ini disentuh 4. Segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi dan juga satu lagi adalah akulturasi. Segregasi ni apa? Okey, kita suruh orang baca lah. Asyik saya je duk baca. Kita suruh siapa? Adib dah glamour. Nazrul Fahmi ni saya suka sebut dah. Aiman pun sama. Syami. Tak. Kita suruh Avinesh. Avinesh ada Avinesh. Ada puan. Avinesh, nampak ni tulisan ni? Nampak? Apa ni? Segregasi. Bukan gergasi ya. Segregasi. Okey, tolong baca Avinesh. Apa maksud segregasi ni? Okey, baca. Permisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Berlaku dalam bentuk permisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Okey. Ni adalah maksud segregasi. Ain. Jangan duk tak ada. Ain baca formula bagi segregasi Ain. Buka muka surat 58 Ain. Ain Nabila. Ya, saya. Ain memang kena bully hari ni Ain. Bertabahlah. Okey. Ain tolong baca sekejap Ain. Apa ni formula untuk segregasi. 58 dah. Muka surat 58. Yang mana? Ni yang diwakili oleh formula A. Dalam Yang semua tu ke? A, B, C, D. segregasi je. Segregasi diwakili oleh formula Segregasi A, pemisahan atau pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. B, berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. C, ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti dasar apartheid di Afrika Selatan. D, diwakili oleh formula ABC. Okey. Saya letakkan dalam ruangan chat tu. Okey, formula bagi segregasi adalah A/B/B/C. /C. A/B/C. Okey. Apa benda ni dok formula-formula ni, bukan nak belajar matematik pun. Dok, tapi nak ceritanya sebenarnya formula ni adalah gambaran kepada hubungan etnik yang ada di Malaysia. Gambaran kepada tahap hubungan etnik yang ada dekat Malaysia ni. Okey, so kena ingat segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, akulturasi. Okey, dia kata pemisahan atau pengasingan antara etnik dan etnik yang lain bersifat terpisah. Okey, bersifat terpisah dan juga bersifat terasing, pengasingan. Okey, berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan juga pengangkutan awam. Contoh dia tu formula dia adalah A// tu maksud kata terpisah. B/C terpisah. Kalaulah A tu mewakili India, B tu mewakili Cina, C tu mewakili Melayu. Tak kisahlah apa-apa pun. Ataupun A tu mewakili Melayu, B mewakili India, C mewakili Cina contoh. Okey, itu maksud kata / tu adalah bersifat terpisah. Terpisah ni adakah disebabkan oleh bergaduh? Tak bungam, tak boleh masuk,
tak belagak angin ke apa ni? Dok. Maksud kata berhak. Okey, ataupun dalam kata lain contohnya apa ni? Pemisahan tempat tinggal. Contohnya dominannya. Okey, dominannya suatu ketika dulu dominannya Melayu tinggal di kawasan kampung. Okey, pekerjaan dia adalah petani. Okey. Cina pula suatu ketika dulu dominannya tinggal di kawasan bandar dan pekerjaannya adalah berniaga. Okey. India tinggal di kawasan estate. Okey, kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Suara getah. Macam itulah. Tu maksud kata berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal. Sistem pendidikan ni contohnya macam sekolah vernacular. Kan? Ada sekolah SRJ. Sekolah jenis SJKC, SJKT tu kan. Macam itulah. Tu maksud dia. So formula ni A stroke B stroke C tu macam itulah. Yang siapa baca tadi? Yang Ain baca tadi, ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti dasar apartheid di Afrika Selatan. Okey, dasar apartheid ni sebenarnya dasar yang tokoh yang pertama yang tidak setuju dengan dasar apartheid ni siapa dia? Siapa tahu? Tak pernah baca Siapa orang pertama yang yang berkulit hitam yang tak bersetuju dengan dasar apartheid ni. Maksud kata dia pilih okey, kalau orang kulit hitam tak boleh join dengan orang kulit hitam. Orang kulit hitam tak boleh join dengan orang berkulit putih. So maksud kata ada perpisahan macam tu. Siapa tahu? Siapa orang pertama yang tidak bersetuju dengan dasar apartheid ni? Nelson? Yes, pandai Irdina. Irdina mesti minat pengajian Am. Kan Irdina kan? Irdina. Senyap terus tak kata apa. Irdina? Mana Irdina ni? Irdina Irisha? Ya. Kamu minat pengajian Am ke? Pandai ni. Jawab betul. Explain sikit. Pasal Nelson Mandela ni. Boleh? Tak reti lah. Okey, Nelson Mandela lah antara orang tokoh falsafah yang pertama sekali yang sangat tidak bersetuju dengan dasar apartheid ni lah kan. Dia tak setuju. Tak perlu ada dasar diskriminasi. Okey, tak perlu ada dasar diskriminasi. Betul tak, Edina? Betul. Okey. Ain ready untuk hubungan etnik yang kedua. Okey, hubungan etnik yang kedua adalah akomodasi. Okey, akomodasi. Akomodasi ni apa dia? Akomodasi. Firial Humaira? Firial Humaira? Firial Humaira? Mana dia pergi buat cok kodok ke apa? Humaira? Ada? Mana Firial Humaira? Munculkan diri anda. Mana? Oh, tinggal ya. Buat kerja lain. Ni tolong baca ni akomodasi ni. Baca ni, baca. Baca. Akomodasi ni, baca ni. Boleh ke?
Sorry Puan, line slow kejap. Boleh tak? Kita suruh Irsyad lah. Irsyad. Ni Irsyad ni. Irsyad. Ya, Puan. Tolong saya Irsyad. Tolong saya baca akomodasi. Okey, akomodasi. Tak dengar Irsyad? Penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Okey, itu adalah akomodasi. Okey, akomodasi ni maksud kata setiap budaya tu menerima norma dan juga nilai etnik bagi budaya masing-masing. Tak kisahlah. Okey, India dengan cara India, Cina dengan cara India, bawa budaya masing-masing. Melayu dengan budaya Melayu. Maksud kata kita menghormati antara budaya. Okey, hormat budaya bagi kaum yang lain. Itu adalah akomodasi. Okey, itu adalah akomodasi. Okey, Ain. Ain. Ya, saya. Okey, baca formula akomodasi. Formula dia A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Akomodasi. Okey, siapa yang kalau ada buku semua senang lah. Akomodasi ni A plus B plus C equal to sama. Kan? Okey. Ini adalah formula bagi akomodasi. Maksud kata A plus B plus C equal to A plus B plus C. Maksud kata masing-masing buatlah sama saja. Nak buat apa? Buatlah. Hidup dalam satu rumpun. Hidup dalam satu komuniti. Okey, hidup dalam satu negara. Okey, hidup dalam satu kelompok. Ataupun hidup dalam satu kawasan. Kan? So masing-masing buat hormat budaya dan juga etnik masing-masing, adat masing-masing. Okey, so tidak ada yang mempengaruhi. Okey, tak ada beza lah. Okey, A plus B plus C equal to A plus B plus C. Sama saja. Faham? Itu akomodasi. Seterusnya adalah asimilasi. Kita tengok siapa pula yang kena. Asimilasi. Asimilasi. Nivita. Nivita. Mana Nivita? Cepat. Nivita. Ada Nivita? Imanina? Yes, Nivita. Ya, Di mana? Di mana kamu? Sini je Puan. Tu ada. Okey ni asimilasi Sat. Baca Sat dekat saya ni, semua ni. Baca asimilasi. Merupakan proses integrasi sehala yang akan mengasalisi satu Sekejap, sorry. Okey. Satu kelompok masyarakat yang mempunyai budaya, satu bahasa atau satu agama. Asimilasi budaya kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Struktur. Kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Okey, itu adalah asimilasi. Proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat. Okey, yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan juga satu agama. Okey, ini adalah asimilasi ni termasuklah asimilasi budaya dan juga asimilasi struktur. Okey, struktur maksud kata duduk dalam satu institusi tu. Okey, duduk dalam sesuatu institusi tu. Okey, Ain. Tahap pula. Formula asimilasi Ain. Formula dia A tambah B tambah C sama dengan A. Tak nak. Formula
Formula asimilasi. Okay, A plus B plus C equal to. Okay, sebab apa? A ni adalah dominant. Okay, itu yang disebut sebagai majority tadi ni. Contoh dia apa? Kalau tengok dalam buku ni, asimilasi ni contohnya Melayu yang ada dekat Thailand. Okey, Melayu yang ada dekat Thailand. Tapi bila sebut Melayu ada kat Thailand ni, Melayu tu yang akan ikut adab di Thailand. So Thailand, budaya Thailand tu yang akan jadi A tu. Yang akan jadi A ni. Ini ni. Yang akan jadi A ni. Faham tak? Maksud kata dia adalah dominant. Contoh lain, kalau tengok dalam buku ni, contoh lain Cina yang ada di Kelantan. Okey, contohnya Cina yang ada di Kelantan. Okey, ada masyarakat Cina yang ada dekat Kelantan kan. Kelantan ni kan ramai dalam kalangan Melayu. Okey, ramai dalam kalangan Melayu. Okey, so Cina ni adalah minoriti. Bila minoriti, dia ikut kehidupan ataupun cara hidup orang masyarakat Melayu di Kelantan. Faham tu? Maksud kata minoriti ni ikut budaya ataupun kelompok majoriti. Okey, dia hidup, dia pelajari budaya dia ikut budaya orang Kelantan, orang majoriti lah, tetapi dia tinggalkan tak budaya dia? Tak, dia tak tinggal budaya dia. Kan? Contohnya macam saya. Bukan saya lah. Contoh macam kita lah pergi dekat Kelantan. Contoh dekat Kelantan. Orang India, orang Cina semua boleh kecek Kelantan. Ada orang Kelantan tak kat sini? Dalam ni ada orang Kelantan tak? Ada orang Kelantan sini? Kan? Tak kisahlah. Okey, kalau kita pergi pun melawat, kita pergi travel kat Kelantan ataupun Terengganu pun, okey, masyarakat ni semuanya boleh berbahasa ataupun menggunakan logat Kelantan. Itu contohlah. Okey, contoh. Okey, contoh lain disebutkan masyarakat Baba dan Nyonya. Okey kan? Masyarakat Baba dan Nyonya di Melaka. Okey, majoriti. Baba dan Nyonya tu adalah minoriti. Tapi duduk dalam masyarakat majoriti. Itu contohlah. Itu contoh. Okey, A ni, formula A ni adalah golongan majoriti ataupun yang dominan. Seterusnya adalah amalgamasi. Okey, siapa pula nak baca pasal amalgamasi ni? Habis yang ni kita stop. Kita sambung minggu depan pula lah. Okey, amalgamasi. Siapa nak baca ni? Kita bagi Imanina. Mana Imanina? Tak apa. Kita bagi lelaki. Kita bagi Riven Raj. Oh, tak ada suara pula Riven Sailesh. Yes, Miss. Okey, boleh tolong baca ni amalgamasi ni, Sailesh? Tahap asimilasi yang paling tinggi merupakan proses pencantuman melalui biologi atau perkahwinan campur. Okey, ini adalah amalgamasi, iaitu tahap asimilasi lah. Okey, kelompok ni. Okey, yang mana proses pencantuman melalui biologi, perkahwinan campur. Ain, baca formula Ain. A tambah B tambah C sama dengan D. Okey, A plus B plus C equal to D. Okey, equal to D. Sana, siapa main umur pula dah? Sat. Okey, formula bagi amalgamasi. Kenapa D? Ni, kenapa D? Kenapa formula dia A plus B plus C equal to D? D tu datang mana-mana sedangkan kita duk main A, B, C je. Kenapa adanya D? Sebab nampak kat sini perkahwinan campur.
Bila perkahwinan campur ada apa? Jadi apa? Jadi apa? Kacukan. Kacukan. Yes, jadi kacukan. Okey, India kahwin dengan Cina, dia akan lahir anak Cindian. Betul tak? Yang sangat cantik. Saya suka sangat tengok orang Cindian. Okey. Kulit putih, bulu mata lentik, ataupun kulit gelap sikit tapi mata sepek. Kan? Dia campur macam tu. Ada kan macam-macam lah. Okey, jiran saya sebelah rumah ni pun Cindian. Kan? Perkahwinan campur. Okey, jadi Cindian tu, saya bagi contoh Cindian tu adalah di Denmark. Okey. Tu hasil daripada perkahwinan campur tadi ni. Kacukan. Tu sebabnya formula dia A plus B plus C equal to D. Equal to D. Faham tak? D tu adalah kelompok baharu. D adalah kelompok baharu. Ni nampak ni, proses percantuman melalui biologi. Okey, proses pencantuman melalui biologi. Boleh faham? Okey. So Ain tak ada cara lain dah Ain. Akulturasi yang tak ada dalam slide. Okey. Baca maksud akulturasi. Baca A sampai E. Ya. Akulturasi tu. Okey. Satu proses penerimaan unsur kebudayaan dari satu kelompok kepada satu kelompok yang lain. B. Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. C. Namun kejayaan akulturasi bergantung kepada satu unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima seperti budaya kebedaan seperti pakaian dan kebudayaan tersebut memberi manfaat yang besar. Dua, unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebedaan sukar diterima seperti ideologi, pemikiran dan sebagainya. Contoh tali leher, ampau, makanan. Diwakili oleh formula A tambah B tambah C sama dengan ABC tambah BAC tambah CAB. Okey. Akulturasi. Akulturasi A plus B equal to A BC plus CAC plus CAB. Betul tak tu Ain? Betul tak formula ni? Betul. Okey. Ini adalah formula akulturasi. Okey, akulturasi ni maksudnya apa? Okey, saya bagi contoh, sekejap lagi saya explain. Contohnya pemakaian tali leher, pemberian ampau dan juga makanan. Okey, macam ni. Akulturasi ni adalah budaya ni menerima unsur-unsur kebudayaan sama macam asimilasi, kan? Sama macam asimilasi. Sama macam akomodasi. Tapi walaupun dia menerima, dalam masa yang sama dia tidak mendelete, dia tak buang budaya asal dia. Okey. Contohnya unsur kebudayaan asing berbentuk bukan kebudayaan sukar diterima seperti ideologi, pemikiran dan sebagainya. Contohnya tadi yang Ain baca tadi ni pemakaian tali leher. Okey. Pemakaian tali leher ni sebenarnya asalnya daripada mana? Daripada Cina ke? Maksud kata masyarakat Cina ke? Dominan kepada Cina ke? Dominan daripada Melayu ke? Dominan kepada India ke? Tak kan? Tali leher ni adalah asalnya adalah daripada Barat. Betul tak? Barat. Tapi kita pakai. Semua orang pakai tali leher. Macam tu. Okey, seterusnya contoh lain pemberian ampau. Ampau ni dominan kepada masyarakat Cina. Tapi orang Melayu bagi. Tapi tak ada sebutlah pemberian ampau. Tapi orang panggil bagi sampul duit raya. Macam India pun sama juga kan. Bagi duit raya masuk dalam sampul. Sebenarnya benda tu pemberian ampau ni asalnya adalah daripada dominannya adalah Cina. Masyarakat Cina, adat orang Cina, betul tak? Tapi
orang Melayu juga ikut, kan? Orang India juga ikut. Contoh lain, budaya bersanding orang India. Kan, budaya bersanding orang India. Orang India bersanding duduk atas pelami cantik. 3 hari 3 malam kot kalau tak salah saya kalau ada perkahwinan. So, Melayu pun ikut. Nah, asalnya Melayu tak ada sanding-sanding tu, menikah macam tu je akad nikah. Tapi ni ikut juga. Faham tak? Tu sebabnya formula dia A plus B plus C equal to A, B, C. Maksud kata A tu contoh A yang besar ni, A besar ni, nampak kan ni saya tunjuk ni? A yang besar ni contohnya mewakili Melayu. Tapi B dengan C juga ikut. Okey, contohnya B pula, B ni Cina. Lepas tu A dengan C ni Melayu dan India. C ni pula contohnya India. A, B ni apa ni? Melayu dan juga Cina. Maksud kata masing-masing boleh menggunakan atau mengaplikasikan adat yang sama. Okey, adat ataupun cara hidup yang sama. Kan? Macam itulah. Contoh lain macam makan guna chopstick. Kan? Makan guna chopstick. Kan? Chopstick ni asalnya Cina, tapi tengok sekarang ni ramai yang menggunakan chopstick juga. Samalah juga macam makan dalam atas dulang, dalam pisang apa semua, ramai yang ikut. Macam tu. Dan Melayu pula makan dengan tangan ni kan, biasa kan? Biasalah, ramai juga yang ikut. Tu contoh-contoh bagi akulturasi. Okey, so menerima budaya daripada kelompok-kelompok yang lain dengan tidak membuang ataupun tidak melupakan budaya asal. Macam tu. Tu maksud akulturasi. Okey. Tu adalah tahap hubungan etnik. Okey, tahap hubungan etnik yang ada, iaitu 5 tu, iaitu akulturasi, amalgamasi, asimilasi, akomodasi dan juga segregasi. Okey, yang 5 tu lah. Okey, nanti saya akan buat pop quiz sikit berkenaan dengan proses hubungan etnik ni saja ataupun tahap hubungan etnik ni saja. Okey, seterusnya saya habis sikit lagi. Okey, komponen etika yang ketiga adalah ekonomi dan juga pasaran. Okey, ekonomi dan juga pasaran. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi secara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga. Pada era kolonial pula, British dilihat terus apa yang saya cakap tadi lupa dah. Okey. Mana kelak tutup pintu. Okey, pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan juga India. Yang ni pada zaman era kolonial, zaman penjajahan lah. Kemudian pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Okey, ini adalah pada zaman pasca kolonial yang mana wujudnya dasar ekonomi baru. Okey, bila dasar ekonomi baru ni modus operandi dasar ekonomi baru adalah untuk penyusunan semula masyarakat dan untuk mengelakkan jurang perbezaan. Okey, perbezaan dari sudut per kapita. Okey, ni nanti kita nak tengok so bila disebut dasar ekonomi baru ni, dia ada rancangan jangka masa pendek dan juga rancangan jangka masa panjang. Okey, yang
kita sekarang duk hidup sekarang ni, kan. Kerajaan kita telah merancang RMK tu, Rancangan Malaysia ke tu, daripada ke-1 sampai ke sekarang ada yang ke berapa belas? Siapa tahu? Siapa tahu? Sampai sekarang ni Rancangan Malaysia yang ke berapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Okey. Save untuk minggu depan. Minggu depan saya tanya. Minggu depan saya tanya. Cari. Okey, so stop sampai sini. So Adib, Rina, Riven, okey, ingatkan saya minggu depan saya akan sentuh masa kelas 1 jam saya akan sentuh pada slide yang ke-18. Okey? Riven? Adib and Rina? Okey, Puan. So minggu depan saya sentuh topik ini. So kesimpulannya hari ini kita telah menyentuh berkenaan dengan konsep masyarakat, kemudian komponen etika. Okey, komponen etika. Okey, komponen etika. Ada 3 komponen yang kita sentuh di situ. Okey, kemudian kita bila sebut masyarakat, kita sentuh berkenaan dengan tahap hubungan etnik yang 5 ni. So boleh ingat dah semua ni nah. So saya minta ingat siapa yang sempat screenshot saya punya formula tu dengan I ni. So baguslah. So siapa yang rasa nak beli buku malam ni tadi tu, siapa tu? Aiman tadi. Silakanlah beli ya. Beli tu bukan apa, untuk kamu juga. Okey. Untuk kamu belajar, boleh faham. Okey, kita duduk jadi rakyat Malaysia ni, nak duduk dekat dalam Malaysia ni, gini. Okey. Sebelum saya lupa, okey tak apalah. Sebab masa dah pada pukul 7 lagi 2 minit, tak apa. Saya masukkan dalam grup kejap lagi. Ada 2 aktiviti yang kamu kena laksanakan dalam SIDOS. Okey, selepas kita dah halfway untuk topik yang ketiga, so akan adalah aktiviti pengukuhan. So sekejap lagi saya masukkan dalam grup, saya buka sampai hari Ahad lah, tolong jawablah. Kenapa saya senyap je tu? Boleh. Okey. Okey. So kita berhenti sampai sinilah sebab dah pukul 7 dah. Minta maaf saya ambil masa dan section 1 jumpa lagi malam 8:30 malam ni nah. Boleh section 1? Adib and the gang. Okay, good. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Terima kasih Puan. Terima kasih. Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Sana.